Audio Jungle. Kita dah masuk tadi bab tragedi di Selangor tu. Mungkin Saudara Mani boleh explain sikit kot. Pulau tu saya rasa bukan setakat pulau saja kan. Kalau kita tengok ceramah Saudara Mani lebih daripada tu, dipotong bajet dan sebagainya. Cerita dia panjang lebar. Saya ringkaskan. Nanti jadi sejarah. Lecturer. Dia begini, saya ingat lagi ada ketika tu, dia ada dua isu yang paling hangat ketika itu. Satu yang G25 nak minta desak kawan tu letak jawatan. Letak presiden Tu letak jawatan. Itu satu. Itu saya tak tanda tangan. Yang kedua adalah Azmin bercadang untuk menjadi Menteri Besar. So dia kutip SD. Padahal dalam mesyuarat tu, dia sendiri mengaku bahawa dia setia dengan Presiden, dia setia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dah buat keputusan, semua bangun, sebulat suara, ketuk meja, everything okay. Esok pagi, dia call saya untuk tanda tangan SD. Saya tanya untuk apa? Azmin untuk jadi Menteri Besar. Tak boleh lah. Saya sebagai peguam, you make a decision in a meeting, you have to hold to the decision. So itu dah, orang kata, menekan prinsip saya lah. Tak boleh lah. Politik ni kena berprinsip. Yeah. So once kita dah buat satu decision dan kita tak akur dengan decision tu, that's not me. So bila saya menolak tu, 9 hari selepas tu dia keluarkan satu surat mengatakan dana saya dibeku. Dana yang digunakan untuk masyarakat biasa lah dibeku. Dan dia bagi saya 13. Padahal tak banyak pun, dah lah bagi tu tak banyak kan. 300,000. 300,000. Kerajaan negeri kerajaan negeri untuk ahli parlimen. Tapi paling kurang 300,000 tu boleh at least untuk bayar pejabat. That is why kalau 2013, 2014, awal pertengahan sehingga pertengahan 2015 tu memang tiap-tiap minggu ada program. Saya turun padang buat ni buat tu. Tiba-tiba tak ada tu, orang nampak macam suddenly it's not appearing anywhere. Pusat tak ada dana Tak ada untuk kandang macam sekarang. Sekarang setiap ahli parlimen hatta daripada pakatan pun dapat 4 juta setahun. It's huge, you know. Masa tu 300 tu memang itu je lah huge sebab masa tu pun saya tak ada meneruskan permaguaman saya. Sebab di kapal tu memang too many things and it's a huge constituency kan, dengan 150,000 pengundi, anggaran 600,000 penduduk, you know. Jadi you kena pergi kiri, pergi kanan, 4 don. Jadi tak boleh fokus kepada kes. Jadi permaguaman saya itu saya berhentikan tu seketika, sambung balik selepas ni lah 2018-19 baru sambung balik. Jadi bila dia bekukan dana saya atas 13 sebab tu, sebab-sebab tu pun menarik tau. Contoh, mengapa saya belanja lebih banyak peruntukan tu kepada masyarakat India. Dia kena faham lah kan. Dekat DUN tu ada 4, parlimen tu ada 4 DUN. 3 YB masyarakat Melayu, seorang Chinese. Tu dah kawa. Jadi kawasan tu besar kan, Indian semua cari saya lah kan. Isu macam nak belikan susu untuk anak, bayar pendidikan, bayar untuk kesihatan mereka, perubatan mereka. So sometimes dia segan, dia cari kita lah. That's why yang peratus saya membantu masyarakat India tu lebih tinggi. Tapi itulah sebab-sebab yang banyaklah 13 sebab tu, tapi remeh-temeh lah. Sekadar mencari alasan lah waktu tu. Sekadar mencari alasan, saya cuba bangkitkan di bawah dalam parti melalui Majlis Pimpinan Pusat, melalui Biro Politik, tetapi nampak gaya tak ada seorang pun dapat menyentuh dia untuk mengubah pendirian dia. So 3 tahun tu tak ada, memang tak ada. Wong Chen pun kan. Wong Chen pun kena, tetapi Wong Chen sebab Wong Chen jawab dan saya rasa dia ambil 6 bulan, 8 bulan. Dia dah lepaskan. Saya dia memang tahan lah sebab jadi Mani sampai ke sudara aku dia tak berani sentuh lah kan. Dulu aku besar lah kan. So menarik benda ni. So maknanya pertembungan dengan kartel tu maknanya bukan benda yang istilahnya remeh-temeh. Dia memang didorong dengan perangai diorang, corruption diorang dan sikap diorang yang korup tu. Baik, kita dah faham latar belakang bagaimana terkaitnya saudara Mani dengan saudara Fizi. Cuma sebelum saya
kemukakan soalan seterusnya pada saudara Rafizi. Soalan yang penting juga untuk saudara Mani. Tapi soalan ni saya tak boleh nak elak nak tanya. Semua calon sebelum ni saya tanya soalan, sebab dia ada persamaan. Daripada tempat senang ke tempat susah. Daripada hampir sama semuanya. So saudara Mani juga mengalami nasib yang sama. Daripada kapal ni orang berebut ni saudara Mani. Kapal ni orang kata tempat yang selesa. Tiba-tiba pada tahun 2018 tu ke hutan melintang. Tempatnya orang tahu ini susah. So bagaimana sebenarnya saudara Mani mengambil keputusan untuk bertanding di situ? Kalau ada orang dah mungkin berundur diri, mungkin mati, mungkin hilang dan sebagainya. Hakikatnya kapal ni bukan susah. Dia memang susah. Hakikatnya kapal ni memang susah. Bukan senang. Bukan parlimen yang senang. Sebab lepas menang tu, nak mempertahankan tu memang susah. Dengan gelagat Azmin Ali dan sebagainya, memang payah taburkan tenaga dan masa yang banyak. Tapi apa yang berlaku dalam parti adalah, mungkin saudara Raf boleh terangkan, saya sendiri dapat tahu yang saya tak ada di kapal, saya rasa the last day. The last day sebelum nomination. Malam tu kawan nak umum senarai calon Selangor di Taman Melawati. Saya rasa kawan akan umum lebih kurang pukul 8. Saya dapat panggilan daripada saudara Raf. Saya ketika itu ada program di kapal. Masih buat kerja untuk kapal masih di kapal. Hari itu pun masih di kapal. Saudara Raf call saya, dia kata, Mani, where are you? I kata, I di kapal. I ada program and I have another program petang ni. Dan dia kata, boleh kita jumpa? Lepas tu, I gerak lah dari sana, datang sini, jumpa dekat salah satu restoran kat sini pukul 6. Dia maklumkan. Kat sini ya? Kat sini. Aku lupa lah. Banyak sejarah sini. Distant memory. I don't remember. You are here. So, I kat sana kan. So, I datang because it was jam. So, it took me 1 hour plus jumpa kat bawah restoran Mesti kat AJ bawah. maju. One of the mama. One of the non maju. Mama itu lagi. So he said there, he told me that Mani, maybe kapal akan pergi kepada individu lain kan. So I tanya siapa, dia kata Xavier. Then tapi he was trying lah, he was still trying. Dia kata kita sedang minta Xavier boleh tak pergi kapal. Dan I rasa ketika itu Setiausaha Agong kita telah menelefon Xavier, dan Xavier kata istilah yang saya dengar lah, saya tak berani nak pergi kapal. Itu yang daripada Xavier. Yang dimaklumkan kepada saya oleh saudara Raf. So masa nak balik lebih kurang pukul 6:30 tu, Raf kata because of Xavier tak berani nak pergi kapal, so most probably this yours lah. So I balik tu, I ingat memang okey lah, settle lah. Malam ni nama saya akan dimaklum lah. Tiba-tiba dapat panggilan lebih kurang pukul 7:30, 7:45 macam tu lah. Raf kata, sorry Mani, I can't do much. Xavier akan pergi Kuala Langat dan Abdullah Sani akan pergi kapal. So I kata, nak buat macam mana kan? Shock. He was shocked. It's extremely last. Then malam tu dah diumum. And the next occasion when I met kawan, I tanya benda yang sama. Kawan, why you all didn't give me a space of time to explain myself? That was my immediate question to her. I mean, you cannot give me like 1 hour, 2 hour, tak boleh jumpa pemimpin, tak boleh jumpa presiden, and then announcement made. I mean, it's extremely unfair, you know. You have to tell me, okay, 1 week before, 2 week before, percaturan macam mana, at least I can discuss, I can accept. Jangan lupa, kita ni pun ada penyokong. Bagus ke buruk ke, you tetap ada penyokongnya. And it's very difficult to go and explain to them because khidmat saya di kapal tu bukan saya seorang. Ada banyak lagi anak buah yang di belakang kita atas nama parti mendukung perjuangan kita. So there it goes. Maybe you can add. So, macam mana daripada situ ke hutan melintang tu? Itu yang ialah ada beberapa perkara yang saya ingat boleh diperbaiki di masa hadapan untuk parti lah kan. Dan saya ingat semua ini dilalui oleh banyak anggota. Keputusan membuat proses membuat keputusan itu sepatutnya lebih teratur kan. Jadi
memang betul hak parti untuk menentukan siapa bertanding dan tidak bertanding dan sebagainya. Dan memang sebaiknya kalau ada calon ataupun anggota parlimen atau wakil rakyat yang tidak buat yang prestasinya tak baik, maka perlu digugurkan kan. Cuma dalam kes Mani contohnya, prestasinya cukup baik, jadi soal prestasi tak pernah timbul. Dan soal kalau soal prestasi maka dia digugurkan terus, tidak bertanding. Tapi yang berlaku ialah akibat tekanan daripada Azmin dan akibat daripada Abdullah Sani, Xavier mahukan kerusi Abdullah Sani, jadi Abdullah Sani dihantar ke kapal kan. Jadi akhirnya Mani atas dasar mungkin dia paling muda pada ketika itu, maka dia digugurkan, collateral damage kan. Jadi itu yang saya belajar mengenai parti kan. Itu juga yang saya rasa anggota di bawah faham bahawa sedang kita sayang kepada parti dan sedang kita sentiasa akan berkorban untuk parti dan tak minta apa-apa, tapi sebaiknya proses membuat keputusan di dalam parti itu mengambil kira perasaan manusia juga kan. Jadi dalam kes Mani itu memang kami sangat terkesan kerana dia atas alasan kamu seorang yang berkhidmat dengan baik dan kamu setia, maka kami korbankan dan kami campak kamu ke hutan melintang pada saat-saat akhir 1-2 hari. Jadi kalau saya sebenarnya saya takkan bertanding. Kalau saya berada di kedudukan Mani pada ketika itu, setelah parti tidak pun berjaya membela nasib dia yang ditekan Azmin 2-3 tahun peruntukan tak diberikan, memang disabotaj supaya dia gagal sebagai ahli parlimen, dan dia tetap setia, dia tak beralih kepada Azmin dan dia tetap pertahankan saudara Anwar semua kan. Jadi kalau saya jadi Mani diperlakukan begitu, saya takkan bertanding sebenarnya. Bagi saya cukuplah, I've done my job. Saya akan kembali kepada firma guaman saya dan sebagainya kan. Tapi pada ketika itu saya ingat kita semua telah buat keputusan yang kita kena cuba yang terbaik. Jadi masing-masing sudah ada peranan. Jadi Mani ambil peranan itu ke hutan melintang. Sudah tentulah kalau letak saya pun saya tak boleh menang di hutan melintang, kerana letak sesiapa pun last minute 1-2 hari sebelum penambahan calon hampir mustahil untuk menang. Maka apatah lagi hutan melintang itu ialah kerusi dalam Parlimen Bagan Datuk, masa itu Parlimen Timbalan Perdana Menteri. Dan memang sebelum ini memang banyak kes pengundi hantu yang dimasukkan dan sebagainya kan. Askar dan sebagainya 6,000 pengundi. Selepas tu yang bertanding pun saya bertanding lawan PA kepada Timbalan Perdana Menteri Khairuddin, Datuk Khairuddin UMNO, lawan UMNO kan. Jadi kemudian kita letak pula seorang lawan UMNO kan. Jadi yalah, benda yang lepas. Tapi bagi saya apa yang berlaku dan pengalaman dengan Mani itu banyak mengajar hati budi kawan-kawan kan. Jadi sebab itu contohnya bila setiap kali ada pemilihan dalam parti ni, selalunya pertembungan calon yang paling banyak untuk dan presiden calon India. Mesti ada 5-6 orang kan. Dan saya rapat dengan banyak kumpulan dan kawan dalam India, dan saya ditanya berkali-kali kerana ada juga yang lain yang berminat untuk bertanding kan. Kenapa tidak pilih mereka, kenapa Mani satu. Kan saya ingat pengalaman itu menunjukkan beliau betul-betul teruji kan. Dan yang kedua, saya ingat oleh kerana dia sendiri melalui proses itu yang sebenarnya ialah mengecewakan, tapi dia tetap kekal. Saya yakin kalau dia berada di barisan kepimpinan, kita akan ada pemimpin di atas yang lebih ingatkan orang di bawah. Kerana selalunya masalah dalam mana-mana organisasi politik ni, masa dia di bawah, dia bercakap banyak kan. Bila dia naik di atas, dia lupa. Hilang marhain tu dah tak ada. Jadi benda biasa dalam politik ni yang bahawa
Marhain, Akak Umbi ni hanya disebut untuk naik. Bila dia dah naik tu dia dah jadi bangsawan. Tambah kita tengok masa Pakatan Menang 2018 lah, kita tengok macam mana orang bertukar watak, terus bertukar kan. Jadi sebab tu saya ingat, bagi seorang yang melalui proses itu yang sangat-sangat mengecewakan, bagaimana ialah kalau, dan dia bukan orang bawah pun, ni ahli parlimen orang nak kira kan, tapi bila proses parti itu tidak merakyatkan anggota kan, dan kita ada kumpulan atau pemikiran yang merasakan kalau dia berada di tampuk kepimpinan di peringkat pusat, dia boleh buat keputusan tanpa betul-betul mendalami bagaimana perasaan anggota di bawah kalau keputusan kita itu ada kesan kepada mereka kan. Saya ingat orang macam Mani mungkin boleh memperingatkan semua orang-orang yang lain. Hatta kalau saya pun berada di tempat kepimpinan dalam parti, dengan kehadiran Mani, dia boleh sentiasa mengingatkan bahawa kita pernah melalui semua ini. Jadi janganlah kita juga buat sesuatu kepada orang lain seperti mana kita pernah diperbuat dahulu.